Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan lakukan calibration untuk temperature controller dan kita akan test dia punya function untuk thermocouple lah, untuk controller ni. So macam yang kamu tahu, function controller adalah untuk menerima input daripada sensor. Kalau temperature controller, dia akan terima input daripada temperature sensor lah. So contoh untuk temperature sensor adalah RTD, thermocouple. So inilah contoh temperature sensor. Okay, tapi untuk kita calibrate kita punya UUT, so ni adalah kita punya UUT, temperature controller, kita tak perlu nak gunakan sensor sebenar lah, kita boleh guna calibrator dekat bawah ni. So dia boleh generate simulation. So sebagai yang kamu tahu, dekat kita punya chapter untuk temperature instrument, kalau thermocouple, dia punya output daripada sensor adalah dalam bentuk voltage. So kita boleh gunakan master standard unit yang boleh generate voltage. Okay, so hari ni saya nak tunjukkan setting untuk temperature controller untuk kamu calibrate voltage. Okay, first kamu pergi dekat setting. Okay, temperature controller ni sebenarnya kamu kena tengok manual dia lah. Macam sekarang ni kita guna temperature controller keluaran Yokogawa model UT350. Okay, ada juga temperature controller jenis lain. Sekejap siap. Ada juga temperature controller jenis Yokogawa tapi model yang beza. Macam ni model yang lebih baru, UT35. So nanti kalau kamu masuk kelas face to face dengan saya, boleh try dulu lah dua-dua temperature controller ni. Setting dia sedikit berbeza lah. So kali ni saya akan tunjukkan setting untuk UT350. Okay, first kamu tekan ke kunci set, enter ni selama 5 second, and then dia akan keluar operation parameter. So nanti kalau kamu tak dapat apa yang saya buat ni, dia ada manual lah, kamu boleh refer manual. So itu basic practice. And then dia keluar setup, kamu tekan nak panah ni, nanti dia akan keluar setup. And then kamu pergi ke function, and then IO ni adalah input output. So input dia yang kita nak setting ni, kita nak setting input dia. Okay, and then enter. Okay, input dia kalau nak tengok apa benda input dia ni, ada nombor je input dia, nombor 1, 2, 3, 4. So saya pilih nombor 3, which is thermocouple range negatif 199.9 degree Celsius. Ni kamu kena tengok dekat manual, sehingga 500 degree Celsius. So ini adalah thermocouple type K. And then enter. Unit degree Celsius. Okay, lepas tu tekan balik 5 second untuk keluar. So ini adalah kamu punya setting. And then untuk buat input menggunakan calibrator, kamu kena ada reference table type K. Okay, type K. Barulah kamu boleh masukkan nilai yang sesuai. Okay, kita akan perform 5 point calibration checkpoint. So range kita pada hari ini adalah 0 degree Celsius until 100 degree Celsius. So saya nak awak tumpukan perhatian pada video kali ini, sebab awak kena catat bacaan ni di dalam draft calibration. So setiap test point saya akan peruntukkan 30 saat untuk satu test point. Okay, dalam 30 saat tu awak kena ambil 3 bacaan lah. So awak bagikan 10 saat setiap satu bacaan. Okay, saya harap awak dah ready dengan awak punya draft calibration yang awak boleh download daripada VLU, atau awak boleh draft sendiri. Okay, kita akan start dengan bacaan pertama, dengan set point yang pertama. So kita akan start dengan 0 degree Celsius. Saya akan masukkan 0 MB. Saya tekan enter. Ini tekan on. Okay, awak boleh mula ambil bacaan. So bacaan dia dekat sini, display. So mungkin
agak kurang terang, saya akan matikan lampu. Okey, awak boleh start ambil bacaan. Cuma bacaan dekat calibrator ni dia tak clear lah bila saya padamkan lampu. Tapi awak boleh ambil bacaan dekat sini dengan jelas. Tapi jangan risau, saya akan explain lah bacaan apa yang saya input dekat multi-product calibrator ni. Okey, boleh ambil bacaan. Okey, seterusnya kita akan ambil bacaan yang kedua untuk 25 degree Celsius. 25 degree Celsius saya akan masukkan 1.000 MV millivolt. Okey, saya tekan off. Ini saya akan on. So awak boleh, sorry. So dia baca negatif, sebab apa negatif? Okey, sekejap saya tengok kenapa negatif. Uh, 25 degree Celsius. Mungkin terdapat sedikit kesilapan dekat sini. Bagi saya cek terlebih dahulu. Okey, semoga dekat input dia terbalik. Kejap. Terus. Okey, dia punya input tadi saya masukkan secara terbalik lah, sebab tu dia dapat bacaan reverse. Okey, sekarang awak boleh ambil bacaan. So input dia adalah 1.00 mV kalau reference table bersamaan dengan 25 degree Celsius. Okey, boleh start ambil bacaan. Okey, seterusnya kita akan test untuk test point yang ketiga, which is 50 degree Celsius. So the output is 2.436 milliwatt. So saya masukkan 2.436 MV. So saya enter dan saya on. So 2.43. Supposedly dia patut dapat 50 lah, tapi ni dia ada error. Tapi awak ambil lah bacaan yang display kat sini. Oh sorry, bacaan yang ni kita cancel sebab saya salah baca jadual. Kejap jangan ambil bacaan yang ni, kita cancel.
So bacaan sebenarnya 2.023 untuk test point ketiga. So dia sepatutnya dapat 2.023. Enter. Sepatutnya dia dapat 50 lah. Okey, awak boleh ambil bacaan ni. Ini adalah bacaan test point yang ketiga. Okey, selesai. Kita akan pergi bacaan test point yang keempat. Seventy-five equal 3.059. Okay, put on. Okey, awak boleh ambil bacaan untuk test point yang keempat. Okay, and then kita pergi kepada test point yang terakhir, which is 100 degree Celsius equal to 4.096. 4.096 MV. Enter. So awak tak nampak ni kan, nanti awak dengar je lah apa yang saya cakap. Saya tahu awak tak nampak, silau. And then awak boleh baca bacaan dekat temperature controller tu supposedly 100, tapi ada error sikit lah. Awak ambil je bacaan yang appear dekat situ. So ambil 3 kali bacaan
Okey, selesai. So kita off. Okey, hari ni selesailah untuk calibration of temperature controller. So saya nak bagi tahu awak kenapa controller ni dia akan tunjuk display B out, kerana tiada apa-apa masukan yang didetect dekat input, sebab tu dia akan display B out. So kalau ada masukan, contoh 4.096, dia akan display lah, baru dia akan display value dia. So kalau awak masih ingat pelajaran kita yang lepas, kita ada, dalam thermocouple ada hot junction dengan cold junction. So awak perasan tak kenapa kita tak tolak dengan nilai suhu bilik? Sepatutnya kalau ikut rumus yang kita belajar dekat dalam teori hari tu, room temperature hot junction, measuring junction kena tolak dengan room temperature kan, which is cold junction. Sebab apa kita tak tolak dekat dalam kita punya pengiraan ni? Sebab dekat dalam sistem controller ni dia dah ada sistem untuk compensation benda tu. So saya tunjukkan kalau dekat sini, kalau kita tak tolak apa akan jadi. Kita boleh setting dia dekat, untuk setting tak tolak setting dia, cari setting RJC. Benda ni dah ada mention dekat dalam manual. So saya on kan supaya dia tak compensate awak punya room temperature. So kita tengok, sepatutnya 100 kan, tapi dia dapat 126. Maksudnya room temperature dia tak compensate. So kita boleh estimate kita punya room temperature dekat dalam kita punya lab ni adalah 27 degree Celsius. Okay. So dekat setting nanti make sure awak compensate siap-siap lah. Cara nak compensate dia, awak pergi dekat setup, pergi dekat function, pergi dekat input, cari RJC. RJC awak off kan, room temperature. Okay, macam tu cara dia. Okay, sekian saja untuk hari ni. Awak boleh siapkan awak punya calibration certificate, awak kira awak punya assistante. So jumpa lagi di kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.